Pagi ni kita bersama Ashraf Muslim. Yes. Assalamualaikum Ashraf. Yeah. Waalaikumsalam Awi, Anas. Siap Jas. Ashraf. Siap, alhamdulillah. Ya. Sorry bro, kacau awak ni. Itulah. Apa tak masalah. Yelah. Kita ni pun nak tanya soalan, mesti soalan yang sama juga Ashraf. Soalan yang klise juga yang orang semua tanya. Tanyalah Ashraf tanya. kan. Boleh Ashraf Boleh. kita kembali balik. Okay Ashraf, masa pertama kali awak dapat tahu Ashraf yang awak positif COVID-19 ni, apa yang awak rasa bro? Masa sebelum dapat tahu tu dah rasa macam-macam dah. Sebab apa, bila seorang kru kita yang balik sama-sama balik daripada Scotland, dia dah kena COVID selepas 3 hari daripada tu. Hati kita dah tak tenang dah masa tu. Dah tak sedar hati kan. Dalam kepala otak memang cakap memang kena. Otak rasa kena. Tapi dalam hati ni deny. Tak adalah aku tak kena kan. Tapi itulah bila sampai hari ke-10 baru dapat tahu yang hari ke-10 tu belum tahu lagi inconclusive result dia. Lepas tu check dekat klinik kesihatan Kuala Lumpur sebab saya buat swab tu hari 1 hari bulan. So 10 hari bulan baru dapat jawapan. So 10 hari bulan dapat jawapan tu sebenarnya result yang swab tu untuk 1 hari bulan. So jadi bila inconclusive ni maknanya di tengah-tengah positif ataupun negatif. Dua-dua pun ada. Jadi macam check sekali lagi hari yang sama juga pergi ke swasta, pergi ke Mega Klinik Zahran. Ni Abalong punya kan. Pergi kat dia, pergi Nafis Razak. So pergi check dekat dia dan pada 12 hari bulan pagi tu dapat result positif. Masa daripada 1 hari bulan sampai 10 hari bulan tak bayang perasaan dia macam mana kan. Sampai pula 12 hari bulan nak sedih pun dia, nak marah pun dia, nak salahkan diri pun semua ada. Kan, lepas tu nak fikir pula bila dah tahu result tu macam mana nak sampai kat orang rumah ni kan. Macam mana nak sampai, tu tak tahu nak kan kesebut kan, nanti kan ada yang menangis, tak tahu dia punya reaction macam mana. Kita waktu tu dah memang dah pasrah pun dia pasrah nak ke redha tu macam tak apalah, terimalah, tak apalah. Susah tapi juga hati, kan. dalam hati tu deny kan. Sebab apa, bila orang cakap pasal COVID dah fikir mati je. Betul. Fikir mati je kan. Walaupun ada orang cakap okey senang baik kan, tapi kita dah fikir macam ni lah. Once kita dapat COVID mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak jumpa family ataupun tak jumpa terus. Itu je kan. Kita pun dapat video-video pula waktu tu kan. Orang mati tak apa, family tak boleh datang tengok, tak apa semua tak boleh tengok. So jadi macam aku macam ni ke? Ya Allah tolonglah, tak naklah macam ni kan. Tapi simptom dia dah ada rasa ke apa bro? Macam mana? Masa dekat flight, saya rasa saya kena dekat flight masa dalam kapal terbang. Waktu tu saya rasa sakit kepala, mungkin sakit kepala mabuk ke apa tak tahulah kan waktu tu kan. Lepas tu sampai kat Malaysia macam biasalah kan. Tak ada demam, tak ada apa, semua tak ada sampai hari yang ke-15. Once dah masuk hospital pun tak ada simptom apa-apa. Sampai hari yang ke-15 hari bulan barulah mula nak sakit tekak. Lepas tu masa sakit tekak tu rasa macam aku ni kurang minum air ni. Dia fikir benda yang boleh bagi positif positif kan. Tu bila doktor cakap awak memang positif lah. Simptom tu lah simptom dia. Betul lah. Okay, sikit dia. Itu makin lama makin sakit tak telan makan pun susah. Dah macam luka pula kat dalam. Lepas tu ulcer dalam mulut. Dia dah jadi macam stres kan. Lepas tu okey lagi. Lepas tu mulalah lepas tu hari kedua, hari ketiga pula pernafasan pula dah mula. Lahan dia sesak. Bukan sesak tapi susah nak nafas. Pelan-pelan susah. Dan dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, ini ke yang dikatakan COVID kan. Lepas tu kita dah tengok 3 pula hari-hari ada pula video-video orang dalam group semua macam tengok sampai tak nak tengok dah, tak naklah aku tengok ni. Sampai berita keluar yang tu result berapa ramai COVID berapa yang kita tengok hari-hari. Dia tak nak tengok dah macam cukuplah aku tu. Aku tergolongan dalam kumpulan tu. So tengok pula ada mungkin golongan ni aku mati kat sini juga. Mungkin aku kat sini juga. Dalam hati dah fikir macam tu bang. Saya cakap ya Allah, tolonglah kan. Dia sikit lepas tu bila tu darah saya dah mula rendah kan. Sebelum standard normal 120, 30 atas bawah dalam 80, 90 kan. Tapi bila saya masuk darah saya tu jadi 85, 45 bawah 45, 90, 50. Jadi rendah. Lepas tu bangun diri dah tak ada stabil. Jadi macam ya Allah apa benda ni. Dia mula dah fikir macam-macam kan. Fikir pula setakat ni Ashraf macam mana? Setakat ni alhamdulillah dia macam ni. Bila proses tu bila jumpa doktor cakap Ashraf kita hanya bagi ubat malaria je. Ubat malaria pun bagi dalam 3 hari. Lepas tu dia tak bagi dah. Lepas tu dia kata masa waktu saya tu dia kata itu fasa kritikal. Fasa kritikal maknanya dalam
dalam badan kita ni selepas 16 hari bulan tu, 16, 17, 18 sampai 20, dalam 6 hari 7 hari tu, waktu tu virus tu tengah aktif. So apa yang lawat lah antibody badan. Okey. Antibody badan dia. So dia tu waktu lawan lah. Macam mana kan kita hadap je lah, minum air, minum vitamin apa semua kan. Kalau buat sakit tekak makan buat gagal lah sakit tekak kan. Okey Ashraf, sebab Ashraf kata kalau kita lawan ni kita kena minum vitamin apa semua kan. Lepas ni kita nak minta Ashraf kongsikan macam mana nak yalah Ashraf sekarang dekat ward, kita dalam berpuasa bulan Ramadan kan. Macam mana nak kontrol kesihatan. Lepas ni mungkin Ashraf boleh kongsikan dengan kami saya tetap puasa macam mana pun. Sebab apa, antibody badan ni bukan, yalah memang kita makan vitamin apa semua dan juga pemakanan kan. Buah-buahan itu je yang kita boleh buat. Kita tak boleh nak lebih daripada tu lah. Dan kita tak boleh nak ambil lebih-lebihan pula, takut nanti ada kesan lain pula kan. So tak nak kita punya badan kita yang kena kuat sendirian. Nak tahu kuat tak kuat, saya pun tak tahu macam mana kan. Yang penting benda tu lama-lama dia akan dissolve sendiri kan. Pelan-pelan dia akan dissolve. Dia sampai satu tahap dia akan peak, lepas tu dia akan slow down. Tapi kalau antibody badan tak kuat, dia akan terus sampailah pakai pakai mesin pernafasan ke apa ke, tak tahulah kan. Mungkin urusan tu doa-doa lah, tak naklah sampai ke ICU kan. Faham. Tapi alhamdulillah saya dah fasa yang macam makin pulih Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. So jadi otak pun dah lebih macam tenang sikit kan? Lebih boleh fikir dengan baik kan. Kalau tidak masa kena tu dah fikir macam-macam dah bang. Gaya nampak dah macam-macam. Bro, puasa dekat ward macam mana Sekarang ada aktiviti apa kat hospital? Puasa dekat sini sangat-sangatlah seronok. Sebab apa? Sangat seronok alhamdulillah. Sangat-sangat seronok, berbeza daripada kita tak apa merasakan seronok macam sebelum-sebelum ni, tapi dia dapat merasai yang pertama penting dapat solat jemaah. Itu yang penting, solat jemaah. Alhamdulillah. Doa tarawih dapat 23 rakaat termasuk witir. Lepas tu buka puasa sama-sama, kita bentang tikar kan. Kita makan sama-sama. Lepas tu ramai pula yang ada yang menghantar makanan, rezeki tu insya Allah murah rezeki orang kat sini kan. Sakit-sakit. Lepas tu setiap lepas zuhur tadi lepas zuhur kita selalunya akan tadarus Quran. Kita baca Quran ramai-ramai setiap hari berapa juz. Jadi masa tu pack. Jadi malam pun kita akan dalam pukul 3 ke 4 kita akan bangun tahajud sama-sama kan. Sama-sama untuk berjemaah. So jadi memang pack lah, macam kita pergi umrah pada Ramadan lah kan, masa dia kan pack kan. Jadi kita benda tu diimplement kat dalam ni. Yang bestnya lepas solat jemaah kita akan, lepas setiap solat fardu kita ada baca buku akan ada taklim, baca kitab kan tentang hadis Nabi apa semua. Jadi benda tu ada pengisian tu banyak. Kita pun tak rasa boring lah. Siapa yang bercerita tu bro? Awak sebelum ni tak ada dekat saya ni orang kecil, orang yang bukan orang alim, ramai lagi orang alim tak macam awak. Macam jangan seorang alim dia selalu keluar dah tu. Tak, sebelum ni kan jemaah tabligh kan kluster yang banyak. Ramai kan, majority kan. So bila sebelum ni ramai tu ada sebab kenapa Allah bagi jemaah tabligh kena dulu kan, antara yang terawal kan. So dia majority kat awak ni semua dia orang. Jadi bila dia bawa elemen-elemen Islam kat dalam ni, dakwah Islam kat situ, dia angkat ke Islam dalam ni, amalan dia tak paksa tapi dia tunjuk akhlak-akhlak dia orang. Jadi kalau kita yang jarang-jarang semayang, bukan jarang semayang lah, semayang tu lewat apa semua, nak tak nak kalau mak dia dah azan dah semayang waktu terus follow semua azan follow lah, jadi follow hari-hari kan. So dia orang ada bawa kitab apa nama kitab hadis tu, so dia tinggalkan sampai sekarang dia tinggalkan kitab ni kat sini. Maknanya dia betul beritahu kat saya orang paling lama kat sini. Jadi Kak Ashraf, awak bawa kitab ni bawa amalan-amalan ni, teruskan. Nanti bila ada orang datang lepas ni yang masuk dalam tadi, awak teruskan lagi. So jadi benda tu amalan ni teruskan. Jadi ketua ni semua kena dengar lah. So alhamdulillah pula orang yang bawa masuk pula, budak-budak masuk ni dapat dari Indonesia, Temburu Indonesia yang ramai ni. So jadi ramai kat dalam ni. Jadi benda tu terus, dia orang pun dah biasa, dia teruskan lah amalan-amalan ni kan. Sebab kat sini pun ada kluster-kluster kayangan juga kan. Kluster kayangan. Pasar. Lepas tu kluster pasar burung pun ada kan. Kira macam Ashraf tergolong dalam kluster kayangan lah. Saya kluster kayangan. Baik bro, sepanjang awak di situ bro kalau kita pandang dari sudut hikmah lah bro, apa yang awak nampak tu? Hikmah dia ialah apa yang berlaku sekarang ni, kita tenang tapi kita tak dapat nikmat yang seperti mana Allah berikan sebelum ni. Tapi bila dekat sini Allah bagi tenang dan juga Allah bagi nikmat.
Apa saya masukkan sini lah, macam contoh kalau kita tengok jalan raya sekarang ni, walaupun dah kosong tapi nikmatnya kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak jalan-jalan. Kan dulu kita rasa bekerja tu macam alah penat apa semua, asyik sikit nak balik rumah. Tapi sekarang ni dah duduk rumah, kita dah tak rasa nikmat nak keluar kerja pula. Itu lah. Tapi sekarang ni bila walaupun Tuhan bagi saya COVID kan, dan bersama dengan golongan-golongan ni, tapi Allah bagi nikmat ni kat dalam. Bersama-sama ada orang ni yang walaupun mereka ni ada macam-macam background latar belakang yang berbeza-beza, ada yang susah, ada yang senang, ada yang macam-macam kan, tapi datang sini semuanya satu, semua nak sihat, dan kedua bila datang sini automatically dia orang nak sihat dan juga rasa tenang. Dan bila kita berjumpa kat sini, kita bersolat, kita sama-sama, kita melakukan semua sama-sama, kita dapat benda tu. Dan ada masalah keluarga apa semua, kita doa kepada Allah SWT supaya Allah lindungi mereka kan, semua dalam keadaan tenang. Itu je yang bantu kami. Dan Allah setakat ni alhamdulillah, bila saya tanya semuanya keluarga semua dalam keadaan yang baik, dan kita kat sini pun dalam keadaan yang baik. Itu yang penting, dan saya rasa susah nak dapat dekat luar. Dan satu lagi nikmatnya kalau semayang jemaah ataupun kumpul dekat luar kena tangkap dengan polis kan. Kat sini tak kena tangkap. Yalah. Nak tangkap pun takut. Okey bro, okey bro, dekat UAT ni jaga penjarakan tak? Ke macam mana? Jaga kita macam ni saya cakap selalunya pakai mask lah kan. Tapi sebab kita lah ni kita tak payah pakai mask. So memang kita jaga, dalam semayang pun kita akan jarak-jarak kan, makan pun kita jarak apa semua supaya nak jaga distance. Tapi kebanyakannya mereka dalam ni dah negatif. So ada yang mengatakan kalau dah negatif ni macam susah nak dapat balik. Macam nak dapat balik? Macam susah nak dapat balik. Susah balik mungkin sebab dah ada virus dalam badan kita, dah immune dah kan. Faham. So ada macam-macam lah, tapi setakat ni yang negatif ke positif di sini, di ward sini, di dalam seperti Sungai di PKKN ni belum ada kes lagi. Sedangkan ada yang negatif kat sana, ada yang positif kat sini kan, ada yang lama, ada yang sekejap. So alhamdulillah setakat ni belum ada kes. So jadi kadang-kadang kita masih, walaupun masih berjaga-jaga, so mendoakan lepas keluar dalam keadaan yang tenang lah. Allahumma amin, insyaAllah. Bagus satu. Itulah satu benda yang aku cemburu pasal Ashraf kata kat situ dia boleh semayang berjemaah kan.
Doakan Ashraf kembali pulih dan juga rakan-rakan semualah. InsyaAllah. Okay. Amin. InsyaAllah. Okey Ashraf, terima kasih. Terima kasih Bro. banyak. Terima kasih banyak atas menerima perkongsian daripada saya ni. Baik. Selamat puasa bro. Selamat puasa. Assalamualaikum. Doa